Kalau sebut pasal dengki, semua orang tahu kebanyakan orang Melayu ni ada perasaan dengki dan sifat dengki. Aku tak kata kat semua dan aku bukan buat video ni untuk niat menjatuhkan Melayu. Cuma aku nak bagi tahu yang Melayu ni memang ada sifat dengki dalam diri diorang. Tapi tak semualah. Ada yang Melayu baik, ada yang Melayu yang kurang baik, ada yang Melayu biadab, ada yang kurang adab. Korang pun tak pernah dengar kan Cina dengki dengan bangsa diorang. Diorang siap support lagi bangsa diorang. Diorang kat sini memang tak ada dengki. Kalau ada pun aku tak tahulah, sebab aku memang tak pernah dengar pasal Cina dengki dengan bangsa diorang tau. Dalam video kali ni aku nak ceritakan tentang kisah Lee. Lee ni adalah nama samaran dia sahaja dan dia tak benarkan aku bagi tahu detail dia lebih terperinci sebab untuk menjaga air muka dan serta family dia punya maruah lah. Benda ni boleh menyebabkan aib dia tersebar dan aku akan rahsiakan identiti dia. Sebelum kita mula video ni, let's go, kita intro dulu. Baiklah, Lee ini adalah keluarga yang senang, yang mana Lee ni ada 2 orang anak sepasang lelaki perempuan dan mempunyai seorang isteri. Satu family tu 4 orang dah. Dan Lee ni dia ada buat 2 kerja tau. Kerja pertama dia tu kira kerja tetap dia, waktu office hour pukul 8 pagi hingga ke pukul 5. Kadang-kadang tu bos dia akan lepaskan dia awal untuk dia buat kerja kedua dia. Dan kerja kedua itu adalah dia buat satu bisnes yang mana kat sini aku takkan sebut lagi apa bisnes yang dia buat tu. Kira family Lee ni kira macam tak adalah kaya tau, tapi kategori senang. Dan contoh macam musim mainan tau, macam Beyblade ke Yoyo ke apa benda, macam zaman-zaman dulu kan ada musim mainan ni, mainan tu, mainan ni. Dan anak Lee ni adalah anak-anak pertama yang akan beli mainan yang tengah hot time tu. Dan kira asal ada je apa mainan, Lee ni akan belikan anak dia. Sebab Lee ni jenis berduit tau, dia bukan kaya tau, tapi dia macam senang sebab dia buat 2 kerja kan. Setiap minggu pula Lee akan bawa keluarga dia pergi sana pergi sini bercuti. Dan memang keraplah dia keluar daripada negeri dia untuk pergi bercuti. Dan benda itu menjadikan orang sekeliling dia, orang kiri kanan dia, kawan ke apa tak pasti, dengki dengan kesenangan yang dia tengah alami tu. Dan disebabkan ada yang dengki dengan dia, Lee ni terkena santau daripada siapa pun. Dia sendiri tak tahu sebab dia dah pergi berubat tapi tak boleh trace siapa yang buat tu. Okay, first aku nak beritahu Lee ni tahu, dia jenis tak percaya dengan hantu, benda tahyul apa semua sebab dia tak pernah nampak depan mata dia tahu. Dan ada satu ketika tu geng, dia kerja time malam tu, kerja yang kedua dia, bisnes dia tu, masa tu lebih kurang pukul 10 malam tau. Masa tu dia nak masuk store dekat tempat dia tu, kira nak ambil barang ke apa aku tak pasti. Masa dia nak masuk store tu, dia buka pintu dan keadaan store tu gelap tau. Lepas dia buka je pintu store tu, dia nampak ada satu kelibat hitam yang dikatakan, boleh kata ukuran dia tu agak besar, tak macam manusia biasa. Lee ni dia fikir orang tau, terus dia capai suis lampu. Dan bila lampu tu menyala, kelibat tu tak ada dekat situ. Yalah, macam aku cakap, dia tak percaya dekat hantu kan. Jadi dia pun buat tahu, dia buat bodoh. Mungkin itu adalah perasaan dia sahaja. Ada satu lagi peristiwa Lee ni, dia nak pergi dekat belakang kedai tau. Belakang kedai dia tu kira macam area kelapa sawit tau. Kedai dia dekat dalam kawasan kelapa sawit. Masa tu aku tak pasti lagi dia nak ambil apa dekat belakang kedai dia. Masa tu lebih kurang pukul 11 ke atau pukul 12 tau. Dia nak cari barang tau. Masa dia tengah cari barang tu geng, dia dengar macam ada orang berjalan dekat belakang dia. Dan dia pun try lah suluh dekat area kelapa sawit tu. Dan dia nampak kelibat macam orang membungkuk tengah berjalan pegang tongkat geng. Lepas tu dia ni pula pergi tegur orang tu. Dan tak sekena mengena, orang tu toleh muka dia. Dan dia cakap mata sebelah kiri dia tu terkeluar dan lidah dia terjelai memang panjang sampai dekat badan dia tau. Dan masa tu memang Lee cabut lari, tutup kedai, balik. Dan Lee ni demam 2 minggu guys. 2 minggu dia demam. Okay, Lee ni dia punya kawan akan lepak kedai dia tau. Bila kawan dia lalu je balik kerja ke pergi kerja, pergi mana-mana, kawan dia akan lepak tau. Tapi lepas Lee kena buatan orang ni, selalunya kita akan dengar orang takkan nampak kedai kita. Kalau ada orang santau kedai kita, diorang boleh tutup mata kawan-kawan kita untuk tak nampakkan kedai kita tu kan. Tapi kali ni kedai tu kawan dia nampak tapi tak berminat untuk pergi lepak. Selalunya bila kawan dia lalu, kawan dia akan lepak dekat situ tau. Tapi bila lepas kena buatan tu, kawan dia tengok kedai tu tak rasa nak lepak, rasa nak balik. Yelah, macam kita lalu tempat yang kita tak kenal, tak perlu terlepak pun kan. Macam itulah apa yang kawan dia rasa. Dan dia pun pergilah berubat. Dan masa dia berubat tu, pengamal perubatan dia beritahu ada orang hantar something dekat dia. Dan dia pun rehatlah sekejap untuk bisnes dia. Sebab mungkin senangan dia tu membuatkan orang dengki dan dia stop dulu dia punya bisnes tau.
Masa mula-mula dia berhenti untuk berniaga tu geng, keadaan orang kata macam okey sikit kan, macam reda, tak ada gangguan apa-apa lah, sebab dia pun tak pergi ke kedai tu tau. Lepas dia berhenti berniaga tu, dia rasa macam selesa lah, tak ada gangguan apa-apa. Dan benda tu tak lama geng, Lee ni ada anak lelaki tau. Dan pada satu malam tu, anak Lee ni nak pergi kencing. Dan masa nak pergi kencing tu, dia keluar daripada bilik, dia nampak libat mak dia tengah duduk dekat sofa, tak buat apa-apa, tak tengok TV ke tak apa, macam tengah termenung. Dia pun tegur lah mak dia, tanya tak tidur lagi ke apa. Tapi mak dia pandang kat dia, cuma senyum dan tak bagi reaksi apa-apa, cuma senyum sahaja. Mungkin dia rasa mak dia saja lepak termenung ke apa kan. Dia pun kencing dan masuk bilik tidur. Dan besoknya dia tanya dekat mak dia, kenapa mak dia buat benda macam tu, termenung malam-malam, senyum dekat dia. Dan mak dia beritahu mak dia tak ada bangun langsung semalam. Mak dia tidur nyenyak berdengkur dengan bapak dia. Dia memang ingat dan dia tahu, dia nampak dengan mata kepala dia itu adalah mak dia. Dan ada satu peristiwa ni geng, kalau aku bayangkan benda ni jadi kat aku, memang aku akan rasa seram guys. Ada satu malam tu Lee ni pergi lepak dengan member dia geng. Lepak sampai pukul 2-3 pagi lebih. Dan isteri Lee ni jenis dia takkan tidur selagi suami dia tak balik tau. Dia tunggu suami dia sampai balik. Dia kejap, dia tengok tingkap, dia buka pintu, dia tunggu. Kali terakhir dia tengok tu, dia selak je tingkap, dia nampak 5 ekor anjing hitam tengah berdiri sambil macam keadaan nak terkam dia. Masa tu dekat luar pagar lah, kira ni pagar, anjing tu duduk bersusun. 5 ekor anjing hitam tengah pandang dekat rumah dia geng. Kalau betul tu pun anjing tu tak akan dalam keadaan bersedia macam nak terkam tau. Dia berdiri biasa macam nak terkam tu, bukannya macam duduk ke apa. Kalau anjing dia duduk kan, dia akan duduk biasa bersantai lepak-lepak. Tak, anjing ni macam tengah tenung dekat rumah dia. Tak pasti itu anjing betul ataupun anjing jelmaan. Kalau korang boleh bayangkan, memang aku rasa seram lah. Ada satu peristiwa lagi geng, anak Lee ni dia terdengar sesuatu dekat luar tingkap. Masa tu dia cepat-cepat ambil phone. Masa zaman dulu phone dia phone biasa je, tak ada macam phone Android ke phone iOS ni, tak ada. Dia ambil phone dia selak sikit tingkap, dia tangkap gambar snap, dia buka sedikit flash tau. Dan besoknya dia tengok ada satu kelibat putih tengah berdiri dekat tepi pokok pisang dekat belakang rumah dia. Belakang rumah dia tu macam ada 2-3 batang pokok pisang lah. Lembaga tu betul-betul ada dekat sebelah pokok pisang tu geng. Dan ada satu lagi cerita geng. Jiran Lee ni, jiran dia ni rumah Lee kan. Ni rumah Lee, depan tu selang 2 biji buah rumah. Masa tu kira pukul 2 pagi geng. Jiran Lee ni aku tak tahu ada kerja apa, tapi time tu dia balik kerja tau. Dia balik kerja, dia luar kereta untuk buka pagar nak masuk kereta dalam rumah lah kan. Dan masa dia keluar dari kereta tu geng, dia nampak atas rumah Lee tu ada macam lembaga putih tengah makan something tau, duduk macam membelakangi dia lah. Dia tengah duduk makan, macam tengah makan apa tak pasti lah, tapi dalam keadaan bergerak-gerak macam tu lah. Lembaga putih duduk atas rumah pukul 2 pagi. Itu bukan orang geng. Masa tu dia matikan enjin dia, dia tutup pintu, dia lock pintu dia, dia masuk terus dalam rumah. Dan Lee ni memang tak tahan gila dengan gangguan ni, jadi dia pergi berubat. Dan tak lama lepas tu dia balik kampung. Pasal dengki ni, sebab tu kita kena berhati-hati tau. Kalau kita kaya ke apa ke, korang enjoy je lah dengan kekayaan korang tu, dengan cara korang sendiri. Jangan tunjuk-menunjuk, sebab tak semua orang ada nasib yang sama. Kadang-kadang bila kau tunjuk kau punya kekayaan, orang yang bawah daripada kau, dia akan rasa macam kecil tau. Dia rasa macam kecil. Aku pun faham perasaan tu tau. Dia akan automatik rasa macam kau ni dihina. Lepas tu bila rasa macam dihina ni, dia akan ada sifat marah. Dan marah tu kalau bercampur dengan dendam, hati-hati geng, korang dalam bahaya. Jadi apa-apa pun, kalau korang kaya ke apa, korang enjoy dengan cara korang, tapi jangan terlalu menunjuk. Aku cakap tu, hati-hati dengan keadaan korang, hati-hati dengan keadaan kiri kanan korang. Korang tak tahu, orang ni nampak je baik, orang ni nampak je jahat. Kadang-kadang muka jahat ni baik, dan muka baik ni dah yang jahat ni. Dan satu lagi aku nak pesan, hati-hati dengan orang sekeliling. Takut ada musuh dalam selimut. Jadi itu saja video aku untuk kali ini. Terima kasih kerana mendengar celotehan aku yang merepek ni. Aku harap korang faham dengan penyampaian aku. Jangan lupa share, like, komen video ni. Salam jumpa. Assalamualaikum.